أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat dirahmati Allah, InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur pada surah At-Talaq pada ayat kedua dan ketiga, iaitu merujuk kepada ayat 1000 dinar yang selalu disebutkan. Sambungan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, yakni bertawakal, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit tafsiran ayat untuk menjadi panduan kepada kita, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir pada ayat wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan, perintah-perintah dan larangannya, yaj'al lahu makhraja, dia akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni penyelesaian ataupun solusi daripada masalah yang menimpanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni kurniaan rezeki secara tiba-tiba dari arah yang tidak pernah terfikir olehnya. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yakni barang siapa yang percaya kepada Allah dalam apa yang ia serahkan kepadanya, makna kata memang bertawakal, maksudnya bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberinya apa yang diharapkan. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Tidak ada yang terlewat darinya dan tidak ada keinginan yang sulit baginya. Maksudnya apa? Bahawa apa yang telah Allah tentukan itu, maka Allah akan laksanakan. Tak kurang tak lebih, tak lambat tak cepat. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, yakni Allah menjadikan bagi segala kesulitan ada batas waktu. Begitu juga menjadikan segala kesejahteraan ada batas waktu. Maksudnya, kalaulah perkara itu telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah adalah perkara yang buruk, maka kita tidak mampu untuk menghalangnya. Jadi segalanya kita berserah kepada takdir Allah, yakni yang kita selalu sebut dalam bab rukun iman, yakni beriman kepada qada dan qadar Allah. Baik, berdasarkan ayat ni, dia terdapat sebab turun ayat. Kenapa ayat ni turunkan? Asbabun nuzul, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ats-Tsa'labi, mengatakan ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Al-Asja'i. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan keadaan anaknya yang ditawan musuh.
Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan musuh dan ibunya amat berduka cita dan sedih." Maksudnya isteri dia sangat sedih. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ayat ini diturunkan kepada Auf bin Malik al-Asja'i, yang mana pihak musuh musyrikin telah menawan anaknya yang bernama Salim. Lalu beliau telah datang menemui Rasulullah untuk mengadu kesusahan dan penderitaan yang dihadapinya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku telah ditawan oleh musuh dan ibunya amat sedih dan berduka cita. Apakah yang patut engkau suruh aku lakukan, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, dan memerintahkan kamu dan isterimu untuk memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah." Lalu beliau pun pulang ke rumahnya dan berkata kepada isterinya, "Sesungguhnya Rasulullah menyuruhku dan engkau untuk memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah." Maka isteri berkata, "Itu adalah sebaik-baik perkara yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya." Mereka berdua pun mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak lama daripada itu, maka anaknya dapat melepaskan diri daripada musuh dan membawa bersamanya kambing-kambing musuh musyrikin, lalu dibawa kepada ayahnya berjumlah 4,000 ekor kambing. Subhanallah. Maka turunlah ayat ini, lalu Nabi memberikan keizinan bahawa kesemua binatang tersebut menjadi hak kepunyaan mereka. Imam Al-Muqatil berkata, apabila ia telah mendapat kambing dan harta seisinya, lalu ia membawa kepada bapaknya, yakni anak kepada Auf bin Malik Al-Asja'i ni, bila dah selamat dibawa balik banyak ni. Ada disebutkan dalam riwayat ada kambing, ada lembu dan seumpamanya. Lalu bapaknya bertanya kepada Rasulullah, adakah halal untuk dimakan apa yang telah dibawa oleh anaknya itu? Lalu Rasulullah menjawab, ya, halal untuk dimakan. Kenapa? Dijelaskan lagi oleh para ulama bahawa harta yang diambil itu adalah milik kafir harbi. Maksudnya kafir harbi ni kafir yang boleh kita tentang, boleh kita bunuh dia, boleh kita lawan dengan dia. Jadi harta itu dijadi harta ghanimah, yakni harta rampasan perang, maka dibolehkan halal untuk mengambilnya. Lalu turunlah ayat ini, wa may yattaqillah ni. Ayat ni minta maaf sebut ayat kedua tu, dia bukan semua ayat ya. Dia hanya di penghujung ayat tu, wa may yattaqillah. Yang turun tu bermula daripada wa may yattaqillah sampailah penghujung ayat nombor 3. Ayat tu turun kerana apa? Ialah kerana kisah yang berlaku kepada keluarga Auf bin Malik Al-Asja'i ini. Jadi ini adalah asbabun nuzul. Kita kena faham ya. Kita kena faham bahawa apa sebenarnya ayat 1000 dinar ni. Sebab seperti yang kita tahulah, ramai orang yang menggunakan ayat ini untuk menjadi pelaris kedai, berlekat pada gantung di dinding-dinding dan seumpamanya. Kadang-kadang mereka tak baca pun, wallahu alam. Tidaklah kita menuduh sedemikian, tetapi seolah-olah ada satu kepercayaan yang mana meletakkan ayat ini sebagai satu, istilahnya agak kasar kalau saya sebut, iaitu sebagai tangkal, sebagai azimat supaya mendapatkan rezeki. Jadi sebab itu perlunya kita baca satu-satu ayat Quran ni, tengok dia punya tafsiran, tengok asbab nuzul dia dan seumpamanya, supaya kita tak tersalah anggap pada ayat. Perhatian, sebagai penjarahan ilmiah berkaitan ayat 1000 dinar, baik, kalau merujuk kepada maksud 1000 dinar pun tak ada sumber yang qata'i, maksudnya daripada hadis Nabi ke, yang menyebut berkaitan tentang ayat 1000 dinar. Yang saya maklum, hanya ada beberapa riwayat yang menyebut bagaimana ada seorang hamba Allah ini yang bermimpi. Dalam mimpinya itu Nabi Khidir menyarankan kepada dia untuk memulakan dia punya perniagaan dengan menginfak sebanyak 1000 dinar. Dia mimpi ni sebanyak 3 kali. Maka berdasarkan mimpi hamba Allah ini, hamba Allah ni bukan orang biasa-biasa, di kalangan ulama juga, maka
disebarkan. Ayat ini digelar sebagai ayat 1000 dinar. Itu yang saya maklum. Kalau siapa yang tahu maklumat-maklumat lain boleh dikongsikan bersama. Cuma yang muktamadnya memang tidak ada mana-mana sumber yang qat'i yang sah daripada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang ayat 1000 dinar ini. Tapi bukanlah menjadi satu masalah untuk kita menyebut akan ayat 1000 dinar. Dia tak ada masalah. Cuma pada pemahaman orang yang nak beramal dengan ayat 1000 dinar itu. Jadi ketahui dahulu sesuatu amalan sebelum mengamalkannya. Jangan salah tanggap terhadap ayat ini. Sebab kita takut bila mana ada orang dia duk gantung ayat 1000 dinar tapi perniagaan tak jadi. Maka dia kata tak jadilah ayat ni, ngaruk dia. Kita takut sampai tahap tu ada orang yang memikirkan bahawa Al-Quran ini bukanlah kita panggil apa, kita nak meletakkan sesuatu maksiat ataupun kesalahan, sesuatu perkara buruk itu pada ayat Quran. Sebab tu perlu tahu terlebih dahulu ayat itu digunakan untuk apa. Ada sebahagian orang di kalangan kita yang mempercayai jika digantung akan ayat 1000 dinar ini di rumah, di kedai ataupun di pejabat, ia akan murah rezeki dan sebagainya mengikut kepercayaan mereka. Sesungguhnya amalan ini, yakni menggantung ayat 1000 dinar ataupun menjadikan ianya sebagai tangkal ataupun azimat, tidak sabit dengan mana-mana hadis yang disandarkan pada Nabi SAW. Oleh itu, untuk mengelak salah faham terhadap ayat, hendaklah terlebih dahulu membaca dan melihat tafsiran ayat terlebih dahulu. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mari sama-sama kita cuba tadabbur. Hanya ringkas saja untuk sama-sama ambil manfaat pada ayat ini. Baik, yang pertama ialah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Jelas sekali ayat ini meletakkan garis sempadan. Hanya golongan yang bertakwa sahaja yang mendapat ganjaran. Ganjaran apa? Iaitu ganjaran diberikan jalan keluar dari masalah dan rezeki tanpa disangka-sangka. Tidak semua manusia yang berjaya sampai ke tahap darjat takwa. Masya Allah. Bukan senang ya Masya Allah nak sebut takwa, macam mana kita nak faham kan? Sedangkan makna takwa itu ialah melaksanakan segala perintah dan juga meninggalkan larangan Allah. Kalaulah pernah tak buat apa yang Allah perintah, di mana takwanya? Sebab itu takwa merupakan ukuran kemuliaan seseorang manusia. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Asal usul kita daripada Nabi Adam dan Hawa, kemudian berpuak-puak, berbangsa-bangsa, supaya apa? Supaya kita kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia, ni kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi inilah perbezaannya. Jelas bahawa sudah tentu tidak ada ketakwaan bagi orang-orang kafir, dan sudah pastilah tidak ada ganjaran yakni solution kepada masalah dan rezeki tanpa disangka-sangka kepada mereka yang kafir. Syarat mudah untuk mencapai darjat takwa adalah beragama Islam, yakni sebagai Muslim. Inilah perbezaan antara kita dengan orang kafir. Tiada ganjaran sebegini bagi mereka yang kafir. Namun begitu, kita dituntut untuk memelihara keislaman ini. Tidak memadai Islam kita ni hanya pada kad pengenalan, Islam hanya pada bulan Ramadan, Islam hanya pada pakaian. Sebagaimana benarlah firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini adalah seruan Allah kepada umat Islam supaya meningkatkan amal ibadah kepadanya sehingga tahap yang tertinggi dan mendalam, kerana kecintaan kepada seruannya akan menjadikan seseorang mukmin berada pada jalan ketaatan yang sebenar-benarnya. Sebab itu hari ini kita ambil peluang berada dalam bulan Ramadan ini, kita lihat kepada dalil pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Apa natijahnya? Apa sebabnya adanya bulan Ramadan ini, adanya ibadah puasa ini? Ya ayyuhallazina amanu, kan? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Perintah puasa ini adalah sebab apa? Sebab mudah-mudahan kamu bertakwa. Cuba tengok ya, dalam ibadah puasa ni apa yang dituntut kepada kita? Pelbagai perkara, bukan hanya tahan lapar dan dahaga, kan? Daripada subuh sampailah maghrib. Dan sebab itu tidak ada guna, bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa ada orang yang solat tetapi solatnya itu hanya letih saja, penat saja. Begitu juga ada orang yang berpuasa tetapi hanya mereka tu hanya lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa? Sebab tidak ada nilai dalam ibadah mereka. Jadi di antara perkara yang terpenting oleh itu, untuk membina kekuatan seorang Muslim, hendaklah bertungkus lumus berusaha memelihara kualiti ibadah, terutamanya ibadah solat fardu. Ada orang puasa boleh tapi solat tak boleh. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu dari Jumaat ke Jumaat dan puasa dari Ramadan ke Ramadan ialah menghapus dosa di antara masing-masing selagi dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Tak maukah kita semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala? Tapi syaratnya apa? Yang pertama, ya, bulan Ramadan puasa, alhamdulillah boleh puasa. Tu solat tu, solat jaga, puasa jaga, insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, jaminan jalan penyelesaian masalah dan sumber rezeki. Ayat ini sebenarnya berkaitan tentang peringatan Allah terhadap pasangan suami isteri. Sebab tu kena baca daripada awal, daripada ayat pertama, ayat kedua. Kita akan jumpa bagaimana ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berkaitan tentang bab talak ni, kan? Yang ni orang yang berkahwin ni, yang mana terhadap pasangan suami isteri yang ingin bercerai, talak. Jika bercerai, bercerailah dengan cara yang baik. Dan begitu pula perintah Allah agar si suami rujuk semula isterinya. Sebelum habis tempoh iddahnya itu, sangat digalakkan untuk rujuk semula. Kenapa? Ya, memang talak itu dibenarkan, tetapi makruh, sangat-sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah memang tidak ada jalan penyelesaian lain melainkan penyelesaiannya adalah bercerai, itu lebih baik, maka bercerailah. Kenapa? Ada hikmah di sebaliknya. Jadi sekiranya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pasti Allah mudahkan urusan dan rezeki mereka. Maksudnya apa? Sebab ayat ni umum ya, maksud dia tidak menentukan supaya terus bercerai, tidak. Maksudnya bercerai boleh, nak rujuk balik pun boleh, kan? Jadi kalaulah mampu rujuk, mudah-mudahan dengan sebab iman dan takwa kamu, Allah mudahkan urusan, Allah limpahkan rezeki, bahkan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Begitu juga kalaulah kamu bercerai, maksudnya moga-moga Allah mudahkan urusan bekas suami, bekas isteri, dan juga Allah mudahkan dari segi sumber-sumber rezeki mereka. Jadi ayat ini adalah ayat yang berkaitan tentang bab talak, yakni cerai. Kemudian yang ketiga, janji Allah bagi orang bertawakal.
Yang ni setiap kali solat kita diperingatkan dengan ayat kelima surah Al-Fatihah ni, selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Jadi kepada Allah lah tempat bergantung harap kita, bukan hanya di saat kita diuji, kerana sesungguhnya kehidupan kita berada dalam genggamannya. Adakah patut kita masih berfikir untuk lalai dari mengingatinya? Sedangkan terlalu banyak pesan Allah dalam Al-Quran agar kita bertawakal kepadanya. Contoh dalam surah Al-Ahzab ayat 48, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan janganlah engkau, yakni Muhammad, mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Begitu juga dalam surah An-Naml ayat 79, fatawakkal 'ala Allahi innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 98 dan 99, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat ini, yang mana Allah menjamin bagi mereka yang bertawakal akan Allah cukupkan segala keperluannya. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini beri manfaat kepada semua. Wallahu alam bissawab.